Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir, Rabbi yassir, Rabbi yassir. Wala tu'assir wa tamim bil khair. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Ya Razak, ya Razak, ya Razak. Ya Alim, ya Alim, ya Alim. Wa bihi nasta'in. Allahumma Rabbana Rabbi zidna ilma. Allahumma Rabbana ihdina siratal mustaqim. Surah Maryam ayat ke-41. Bismillahirrahmanirrahim. Wadkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. Baik, ini ialah cerita Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Cerita ni nak beritahu pada kita tamlih ni walaupun kepada kedua ibu bapa. Kedua ibu bapa pun kena tamlih. Kalau dia engkar kena beritahu. Dan kena beritahu kepada ibu bapa yang engkar ni dengan cara yang lemah lembut. Tak boleh angkat suara juga. Tidak seperti tamlih pada orang lain. Nabi Ibrahim AS ni tatkala dia tamlih kepada raja dia, iaitu Namrud. Namrud ni raja besar yang dia adalah orang yang pertama sekali buat bandar raya atau kebun. Namrud dia adalah orang yang membuat bata jongkong. Dia adalah orang yang buat glass tiles. Dia yang buat mula-mula sekali. Ya, sekarang kita ada tiru-tiru ni semua hasil daripada apa Namrud buat. Jadi apabila Nabi Ibrahim ditangkap kerana pecahkan berhala, masa itu ditelanjarkan Nabi Ibrahim letak atas camnik dan nak dibakar Nabi Ibrahim AS. Nak bakar. Yang pecik Swiss untuk lempar ke dalam api itu ialah ayah dia sendiri, nama Azal, ayah dia. Masa tu Jibril AS terus berdoa pada Allah. Dia kata, ya Allah, kekasihmu, sahabatku nak dikhianati oleh manusia, bolehkah aku tolong dia? Katanya Tuhan,
bolehlah kamu tolong dia, tapi dia Ibrahim itu tak seperti yang kamu sangka. Lalu Jibril terus kata, beritahu ke Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, aku sudah dapat satu kebenaran daripada Allah untuk tolong kamu. Kamu nak buat pesen mana? Nak lekupkan api ni atas Namrud kau, semua penduduk kau boleh. Nak cabut, nak buat gempur bumi kau, nak balik bumi kau, apa saja boleh lah. Nabi Ibrahim AS jawab, aku terhadap keperluan pertolongan ini sangat-sangat aku kendaki. Tetapi Nabi tak tolong daripada kamu Jibril, tidak sekali-kali. Jibril nak mari offer dah nak tolong ni, dan Jibril offer pun sudah approve dah daripada Allah. Nabi Ibrahim kata, kamu sendiri minta tolong dengan Tuhan. Cukuplah aku percaya, aku tahu. Cukuplah dengan Allah Ta'ala tahu keadaanku untuk dia tolong. Dia tak kata juga. Dia kata gitu. Lalu Allah Ta'ala kata, Kunna yana bardan ala Ibrahim. Wahai api, sejuklah untuk Ibrahim saja. Jadi ringkasnya lepas 40 hari katanya, bangunlah Nabi Ibrahim daripada api. Tahulah Namrud bahawasanya dia nak bunuh Nabi Ibrahim tak boleh. Tak ada kuasa nak bunuh. Maka nak kena halau lah ni. Lalu Nabi Ibrahim pergi jumpa dengan ayah dia. Last sekali ni, last. Nasihat akhir sekali ni ayah dia. Iaitu, kalau kita ada ibu bapa yang engkar pada tauhid ni, pun kena tabligh. Apatah lagi kepada orang lain. Nah. Wadhkur fil kitab Ibrahim, ceritakanlah pada manusia ramai-ramai dalam kitab Quran ini tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Innahu kana siddiqan nabiyya, adalah Nabi Ibrahim itu seorang yang membenarkan keesaan Allah, membenarkan tauhid sini, mengesahkan Tuhan itu dia membenarkan. Lagi satu orang Nabi. Ini cara tabligh Nabi Ibrahim pada ayah dia. Qala li abihi, ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata pada ayahnya, ya abati, wahai ayah, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Kenapakah ayah dah puja? Mengapakah ayah dah sembah, dah puja satu perkara yang tidak boleh mendengar pun? Iaitu kita beritahu, kita beri salam pada Nabi kita ni, Nabi tak dengar pun, pasal dia mati dah. Wala yubsiru, dan dia tidak tengok pun kita. Nabi Ibrahim dia kata kepada ayah dia, berhala yang disembah tu bukan Tuhan, tetapi perantaraan dalam doa juga. Wala yughni, dan tak boleh membantu ayah sikit pun. Jadi puja apa tak puja apa, maknanya kita beritahu dia tak dengar. Kita tengok dia seolah-olah dia tengok kita, tapi dia tak tengok pun. Berhala kan? Tak. Ya abati, wahai ayah, inni qad ja'ani, sesungguhnya telah datang padaku minal ilmu, daripada ilmu wahyu. Jadi sekarang ni kita kena beritahu, ya ayah, saya ni sudah datang pada saya ilmu wahyu, iaitu saya sudah belajar dah maksud tafsir Quran. Sudah belajar dah maksud tafsir Quran. Kalau Nabi dia kata sudah datang ilmu wahyu, kita orang yang belajar ilmu wahyu. Malam ya'tika, yang tidak pernah datang pada ayah, iaitu ayah tak belajar pun. Tak belajar pun tafsir Quran ni. Fattabi'ni, maka ayah ikutlah saya, ahdika, dan saya akan pimpin ayah siratan sawiyah, kepada jalan yang lurus. Dah tak belajar kan, ikut orang belajar, walaupun kita nak ikut kita lah pasal kita belajar. Tak. Ya abati, wahai ayah, la ta'budi syaitan, jangan ayah sembah syaitan. Pasal sembah selain daripada Allah Ta'ala ni, misalnya awak beri salam ke Nabi ke, wali ke, malaikat ke, sekali beri salam, satu ekor setan lagi. Tahu ke tak?
atas Fatihah pada Nabi masa tahlil tu. Awak buat tahlil tak? Dululah. Tak aku dah, tak aku dah. Sudah. Dulu ada buat tak? Jadi bila kita baca Fatihah, seru pada Nabi, bila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam alihi wa ashabihi wa anhum syai'un lillahi ta'ala, yang saya tulis malam tu. Orang lain baca, awak dia kata Al-Fatihah, awak baca Al-Fatihah bermakna awak mengiyakan dia kata. Bila awak mengiyakan dia kata tu, saya tak sekor lagi. Dalilnya, Nabi tahu dalil. Buka surah Sabah. Buka surah Sabah. Tak boleh ni. Ni orang budak-budak sendiri kata ni nak boleh buat mai bukti. Nama dia kata kita rekor boleh bayar. Surah Sabah dekat dengan surah Yasin. Ayat 40. Sabah. Muka surat berapa? 428. Ayat 40. Semua ni Tuhan beritahu daripada Quran lagi. Jadi awak belajar ni saya tunjuk bukti satu-satu. Jadi kalau awak tanya soalan advance, payah sikit saya nak jawab pasal saya takut awak tak faham. Saya boleh jawab tapi takut awak yang tak faham. Jadi bila kita belajar ni, pasal Nabi Ibrahim kata, wahai ayah jangan sembah setan, sedangkan ayah dia sembah berhala. Nah, ni ayat dia. Wa yauma nahsyuruhum jami'a, pada hari kami kumpul mereka semua sekali, manusia dan jin, pada mahsyar. Tsumma naqulu lil malaikah, kemudian dikatakan kepada para malaikat. Pasal para malaikat ni termasuk yang kena puja. Jumpa tak? 40. Tengok. Ayat 40. Surah 433. Jumpa belakang dah. Ni awak buat tu panggil setan masuk hari ni. Ya kita je tak panggil, kita kata. Padahal kita panggil sebab Tuhan dah beritahu daripada Quran. Kita je tak belajar. Makhluk pun sama lah. Semua panggil setan sekor. Setiap kali kita buat setan sekor lagi. Ni dengar ni. Aha ulai, adakah mereka ini yang kamu puja ni, kamu sembah ni? Iyakum, kepada kamu dulu. Kanu dulu mereka di dunia dulu ya'budu, mereka sembah. Kamu ajar ke mereka sembah supaya sembah kamu. Pasal ada orang yang dia puja malaikat ni juga. Assalamualaikum Jibril, Mikail, Israfil, ada. Jadi malaikat ni termasuk orang-orang yang dipuja juga lah. Malaikat berjawab, qalu subhanaka, maha suci kamu Tuhan, anta waliyuna, kamulah Tuhan yang pelindung bagi kami, min dunihi, bukan daripada mana-mana makhluk. Mereka tafsir itu, mana-mana makhluk. Mereka itu makhluk. Tak kira lah makhluk jin ke, makhluk manusia ke, makhluk malaikat ke, batu ke, apa tak kira, makhluk. Daripada mana-mana makhluk. Balkanu, bahkan mereka dulu puja Tuhan, ya'budu, bahkan mereka dulu puja dulu, mereka sembah dulu al-jin, jin. Aktsaruhum bihim mu'minun, kebanyakan mereka terhadap jin ini percaya sungguh. Wal yauma, pada hari itu la yamliku, tidak lagi memiliki ba'dukum li ba'din naf'a wala dharra, sebahagian kamu kepada sebahagian yang lain, iaitu malaikat nak beri tolong manusia ataupun nabi nak tolong manusia pun tak boleh. Beri manfaat pun tak boleh, boleh beri mudarat pun tak boleh. Tunggu ilmu salah pun tidak boleh beri mudarat pada orang tu. Wa yaqulu lil ladzina zalamu, jadi kata kepada orang yang buat syirik itu, dzuqu rasalah azaban nar, azab api ini, allati kuntum biha tukadzibun, yang kamu dulu terhadap ajakan mengesahkan Tuhan ini kamu menolak, engkau apa dusta itu menolak.
Jadi sini ya, ialah malaikat tahu apabila awak beri salam pada Nabi ke wali ke malaikat sendiri ke syaitan tu mari. Dia tahu. Pasal dia tengok. Dia tengok malaikat nampak kan. Sebab tu dia kata ni, mereka bukan puja ni kami ni. Dia puja jin tu kan. Jin sini ialah syaitan. Syaitan sini yang mudah nak fahamnya saya hantu lah senang. Sebab tu hantu ada di rumah ni. Dia panggil. Hello my friend, come here. Hari-hari panggil. Setiap syirik yang buat, sekor lagi. Setiap bid'ah yang buat, sekor lagi. Itu surah Fussilat. Surah Fussilat ayat 25. Awak buat bid'ah satu, setan sekor lagi. Awak buat syirik satu, sekor satu lagi. Awak seru Nabi ke wali ke ekat ke, mari ke setan. Maknanya setiap seorang ni berjuta. Dia duduk, dia pelaburan dia besar ni. Dia kena ada camping apa ni, kena shift apa nak jaga ni. Pelaburan dia ni. Maka apabila satu orang manusia itu yang sudah dirasuk oleh setan ni berkata, ihdinas siratal mustaqim, tiba-tiba terpecah dia daripada orang itu. Tak boleh mari dekat. Akibat tak boleh mari dekat itu, maka nak marah dia pasal juta duit habis dah ni. Masa lagi, apa lagi dah. Maka dia kena suruh sesak balik baru dia boleh masuk balik dalam tubuh. Caranya, dia pun rasuk salah seorang daripada penghuni rumah tu supaya masuk hantu. Kalau tak masuk hantu pun dia buat, dia musik-musik lah rumah. Sebab tu kejap-kejap punya ada orang tu masuk hantu, siap rumah tu berhantu, tebur raya berhantu pada dengarannya. Semua sekali itu supaya kita panggil bomo mari. Kita panggil Tok Bomo mari. Lalu Tok Bomo pun mari panggil dia. Kita panggil Tok Bomo buat macam mana? Apa cara dia? Dia buat macam mana? Dia panggil, dia baca pada belah kuning. Belah kuning. Belah biasa tak jadi, belah kuning. Belah kuning. Dia pun tahu baca ayat kursi. Tahu. Dah. Baca hijau. Berhenti. Okey, lada hitam. Ada hitam. Macam-macam lah. Maka yang ramai-ramai dalam tu tengok tu, dia pun lari. Dia lolok ya. Dia member sama member belakang ni. Dia Tok Guru, dia mak Tok Bomo tu ada setan dengan dia. Oh ni pula dia nak lari daripada setan dah ni. Dia kena rasuk tu mungkin orang yang nak lari ataupun orang lain. Bila di Bomo tu, setan yang rasuk dia kata okey kita lari. Bila dia tahu bahawasanya semua pakat percaya dengan cara Bomo ni, dia lari. Kita pun rasa okey. Pasal apa lari? Pasal percaya baca ayat kursi kepada bertih ni, pada kaca hijau ni adalah syirik pada Allah. Baca ayat kursi dengan akidah tauhid ni mesti lari. Jadi bila dibaca ayat kursi kepada orang tu, dia hantu tu pun sengih. Dia kata awak baca ayat kursi itu salah tak jurit tu. Tidak tak. Dia bandar ya. Ada tak begitu? Ada. Maka tak jadi ni kita baca tak jadi. Kita panggil Tok Bomo. Pasal apa tak jadi tu? Pasal kita sudah buat syirik dengan Allah Ta'ala dah. Cara nak tahu mudah ya. Mudah ya nah? Apabila awak baca ayat kursi ataupun apa saja ayat dibaca pada orang yang kena rasuk ni, dia tak lari. Malah dia mempersenda lagi lah hantu sana. Maka cara dia hanya awak kena tahu awak ada buat syirik pada Allah. Maka cara dia bertaubat cepat-cepat. Mengucap 2 kalimah syahadat, dia bertaubat, ya Allah ya Tuhan aku minta ampun atas syirik aku buat. Cuma syirik ni tak tahu. Maka ya Allah ajarlah pada aku lepas pada ni syirik ni supaya aku tak akan buat lagi. Okey? Kemudian awak baca ayat kursi itu mesti guna. InsyaAllah gitulah. Berlaku kepada Irwan, di mana hantu tu rasuk kepada anak dia. Marah dia. Anak dia kata dia baca ayat kursi. Anak dia kata dia baca tu tak betul. Anak dia. Lalu dia bila dia tahu dengan hati, dia tahu dah saya beritahu. Maka dia bertaubat. Kemudian dia cek
apa syirik yang dia telah buat. Masa tak pernah sabar ni, dia belajar dengan saya ni. Rupa-rupanya ada satu perkara yang dia tak buat. Dia tak buat, ada satu perkara, iaitu satu jenis wirid yang menundukkan orang. Iaitu dia baca satu jenis ayat Quran, tak ada tabah, tak ada tawassul, tak ada apa, tapi dengan satu niat, fokus pada orang tu. Dia baca fokus pada orang tu supaya orang tu bila berjumpa dengan dia akan tunduk. Bila dia buat saja macam tu, itulah sihir nak panggil tuju. Itu sihir. Dan ilmu ni entah berapa banyak diajar pada manusia. Awak buat saja kufur. Kufur tu awak baca ayat kursi tak jadi. Dengan sembahyang, dengan puasa, dengan apa semua batal semua sekali. Fokus tuju. Kalau tak tahu nama tuju. Kalau tahu nama dia sebut nama. Sebut nama bemo. Dia mesti. Kalau dia tuju malam tu. Dia baca wirid lah, baca wirid dia kata wahai Tuhan, orang ni nak suruh tunduk dia. Dia pun baca, dia pun renung fokus. Fokus tu lah saya. Lalu Irwan tadi untuk buat dengan Allah Ta'ala buat automatik tak ada juga. Yang nak surah rapas hati tu dia baca apa? La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Masa bila? Masa dah hub tu. Maka tidak ada kuasa melainkan kuasa Allah Ta'ala. Mana dia pinjam kuasa Allah Ta'ala tu? Tu kufur. Pinjam kuasa Tuhan. Sebut tu kira-kira tu nampak betul ayat Quran kan. La haula la quwwata illa billahil aliyil azim. Ayat Quran. Dan juga dipanggil zikir. Jadi tidak ada kuasa melainkan kuasa Allah Ta'ala yang Maha Agung. Betul dah kira-kira. Sepatutnya begini. Bila baca ayat tu, angkat doa, ya Allah ya Tuhan aku, mintalah berlindung daripada orang ni. Kalau baca doa tidak sahih. Kalau tuju niat supaya tembok dia, itu sahih. Faham kan? Itu yang biasa. Sikit ya. Ayat Quran pun boleh digunakan sebagai sihir. Siapa-siapa yang mengajak, siapa-siapa yang beramal, siapa-siapa yang suruh, semua sekali syirik pada Allah. Nah, jadi caranya ialah bertaubat. Kalau ada hantu rumah tu, mula-mula sekali awak taubat dulu lah sini. Mula-mula sekali taubat dulu. Ya Allah ya Tuhanku, mengucap 2 kalimah syahadat, taubat pada Allah, minta ampun dosa syirik buat. Lepas tu minta Tuhan tunjuk syirik mana ada lagi yang kita tak faham. Nah, jadi sini ya, setiap kali yang orang ada buat tu mereka tengok. Sebab tu dia kata mereka punya jin Tuhan. Sebab tu sekolah-sekolah agama masuk hantu ni. Sepatutnya sekolah tamil lah masuk hantu ni. Sekolah Cina bukan masuk hantu ni. Tak. Ni sekolah agama, ni sekolah Arab ni masuk hantu. Yang kena biasanya orang perempuan, budak-budak perempuan. Kan? Ayah nak ajar tu ada ustazah nak mengajar. Apa ustaz yang mengajar situ, yang mengajar perkara-perkara yang tadi dia sendiri tak tahu. Bahawasanya benda ni syirik pada Allah. Kesian. Jadi tugas bawa-bawanya supaya bila jumpa ni beritahu gitu ya. Nah. Okey. Nak urainya satu perkataan je tadi. Ya abadi wahai ayah, la ta'budis syaitan, jangan ayah sembah syaitan. Mana awak buat tu, mana awak sembah dia. Inna syaitana lirrahmani asiyya, sesungguhnya syaitan itu terhadap Tuhan Rahman sangat derhaka. Ya abati wahai ayah, inni akhafu an yamassaka azabun minar rahman. Saya takut dan bimbang ayah ni akan ditimpa azab daripada Tuhan Rahman. Fatakuna lisyaitani waliya. Dia tidak kata masuk neraka ni. Dia kata masuk azab. Pasal
tu cara cakap baiklah pada ayah dia kan. Ayah dia ni pembuat berhala. Orang yang ambil upah buat berhala. Ayah dia. Fatakuna lisyaitani waliya, maka ayah akan jadi bersama syaitan tu teman rapat. Jadi kita kata macam mana je teman rapat. Dia memang syaitan tu sudah rapat kita yang tak tahu dia dulu sekali. Baik. Ayah dia pun sakit telinga kan. Oleh kerana ni benda ni kekufuran ni Allah Ta'ala, kalau selagi dia tidak nak cari kebenaran, walau pada ayah pada Nabi lagi Rasul pun tak beri hidayah. Begitu juga kepada Abu Talib. Abu Talib pun tak beri hidayah. Qala katanya ayah dia, ar-raghibun anta an alihati ya Ibrahim. Adakah kamu benci sangat pada puja-puja aku ni wahai Ibrahim? Benci sangat ke kamu? Ayah dia cari makan dengan ni aja dulu lagi. Dia kata, tak. La in lam tantahi, sekiranya kamu tak berhenti berkata-kata ni. Tak berhenti berkata-kata ni, la arjumannaka, pasti aku akan rejam kamu mati. Dia bukan nak bunuh tikam apa dak ni, nak rejam mati. Ayah dia. Innahu ka wahjurni, berambus kamu ngalia daripada aku selama-lamanya, ngalir berambus kamu selama-lamanya daripada aku. Nabi Ibrahim pun jawab, qala salamun alaika. Nabi Ibrahim jawab, selamat tinggal ya. Awak jangan sekali-kali tafsir assalamualaikum ayat ni. Pasal tidak patut satu orang beriman beri salam kepada orang kafir, tahu, walaupun bapak dia. Selamat tinggal ya, kata gitu. Sa'astaghfiru laka rabbi, nescaya saya akan minta ampun kepada Tuhan saya akan dosa ayah ni. Masa ni dia tak tahu, Nabi Ibrahim tak tahu, bahasanya minta ampun kepada Tuhan ayah dia yang syirik ni tak boleh. Ni masalah besar. Nabi Nuh AS tak boleh berdoa untuk anak dia yang syirik pada Allah. Tak boleh berdoa. Nabi Ibrahim, ada ayat lain kata Nabi Ibrahim itu dia janji, itu dia seorang yang berjanji, itu dia tahu. Dia tak tahu kata aku tak setuju tu. Itulah. Jadi Nabi Ibrahim walau macam mana pun ayat ni tinggal ayat saja. Dia tidak doa apa. Innahu kana bi hafiya, sesungguhnya Allah Ta'ala itu di sisi saya ni sangat baik, sangat kasih. Maknanya dia kata sangat kasih lah. Jadi kita tahu ayat ni. Oleh kerana begitu kita tahu sikit. Iaitu kita kena kata saya akan minta hidayah. Gitu lah. Bagi sesiapa yang ada ibu bapa dia ke adik-beradik dia ke yang engkar gini, saya akan minta doa untuk awak tu ialah saya akan minta doa hidayah untuk awak. Moga Tuhan beri hidayah kepada dia. Kita tak boleh nak paksa. Wa'azid wa'ataziluhum, dan aku akan jauhi wama ta'budun wama tad'una min dunillah, dan apa saja yang mereka puja selain pada Allah, iaitu berhala-berhala lah. Wad'u rabbi, dan berdoalah. Wad'u rabbi, wa'ataziluhum,
dan aku akan tinggal, akan jauhi diri daripada kamu, daripada ayah dia. Wa ma tad'una min dunillah, dan apa saja yang ayah puja selain pada Allah. Wad'u rabbi, saya akan doa kepada Tuhan saya, asa mudah-mudahan alla akuna bidu'ai rabbi syaqiya, bahawasanya tidaklah aku ni dalam berdoa pada Allah Ta'ala tu berasa kecewa, mana berasa putus asa. Falamma tazalahum, maka tatkala dia Nabi Ibrahim telah meninggalkan apa yang mereka puja, meninggalkan ayah dia, wa ma ya'buduna min dunillah, dan apa saja yang mereka puja selain daripada Allah, iaitu dia tinggal rumah dia, mak dia, ayah dia, adik-beradik dia, bapa saudara dia, semua sekali kufur. Seluruh negara Iraq kufur semua. Yang berimannya ialah dua orang, iaitu bini dia nama Siti Sarah, patut anak saudara dia nama Lut, anak saudara dia nama Lut, anak abad dia, adik dia gitu, Nabi Lut. Dia akan jadi Nabi Lut bapa dia. Okey, satu negara dia tinggal semua sekali. Maka apabila dia tinggal daripada Babylon, Babil, Lala ni ada lagi, ada nama saja untuk nama apa Lala ni. Babylon, Iraq. Jadi Nabi Ibrahim ketuk berhala. Lepas tu Saddam Hussein pula buat berhala dia. Lepas tu Amerika pula jatuh berhala Saddam Hussein. Maka huru-hara tu sampai lain tak berhenti lagi. 13-14 tahun. Maknanya siapa-siapa yang engkar, pemimpin yang engkar, rakyat tak baiki, akibatnya kalau Tuhan bawa mari balas semua sekali. Semua sekali. Tak kira siapa. Wahabna lahu, dan kami anugerahkan kepada dia Nabi Ibrahim itu Ishak, anaknya nama Ishak, wa Yaqub, dan cucu dapat nama Yaqub. Wa kullan, dan masing-masing anak dan cucu dia tu ja'alna nabiyya, kami jadikan masing-masing mereka tu nabi-nabi bapa. Dianya Nabi Ibrahim diperintah supaya pergi ke Baitul Maqdis daripada Babylon, Babil, pergi ke Palestin. Wa wahabna lahu min rahmatina, dan kami ada gerakkan pada mereka ni anak dia Nabi Ishak dan Nabi Yaqub ini, min rahmatina, daripada rahmat kami yang banyak. Wa ja'alna, dan kami jadikan lahum bagi mereka tu lisana siddiqan nabiyya aliyya, sidqin nabiyya aliyya, suatu buah mulut yang berkekalan sampai akhir zaman. Allah Ta'ala jadikan mereka semua, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan Nabi Yaqub ni berkekalan sebagai buah mulut manusia sampai akhir zaman. Anak murid tak ramai ni belakang ni buat dia ni. Pengikut tak ramai ni belakang ni. Tuhan dia tidak nak ke ramai tu, dia nak ke buat. Wadkur fil kitab Musa, ceritakanlah dalam kitab Quran ini, itu cerita Nabi Musa, innahu kana mukhlisan, sesungguhnya dia Nabi Musa alaihissalam itu satu orang yang maksum, dan satu orang yang maksum biasa, yang bersih, mukhlasan ni, mukhlasan, satu orang yang selamat daripada syirik, bersih, tulus dia, hati dia ni bersih daripada syirik. Walaupun Fir'aun tu pelihara dia,
tak terparuh dia dengan segala pujian-pujian saya pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jaga dia. Maka Rasulan Nabiya, dan adalah Nabi Musa AS itu satu orang Rasul lagi Nabi. Wanadainahu min janibit turil aiman, dan kami panggil dia daripada sebelah kanan Bukit Tur. Kami ada panggil dia. Nabi Musa AS ni sebelah kanan Bukit Tur. Bukit Tur ni agak-agak yang ini. Saudi gitu agak-agak dah. Ni terus West. Sini terus West. Ini Mesir. Mesir tu sini. Waktu dia duduk begini. Ini Jordan. Ini Jordan. Jadi Tur ni duduk sini. Kawasan. Dia duduk sini. Dia mulai sini. Dia berangi di sini. Nah. Wa wahabna lahu. Jadi nanti. Wa nadainahu min janibit turil aiman, dan kami bagi dia Nabi Musa AS itu daripada sebelah kanan Bukit Tur. Wa qarrabna najiya, dan untuk kami panggil dia hampir kepada kami supaya kami boleh berbuat-buat dengan dia. Istimewa kepada Nabi Musa AS. Wa wahabna lahu min rahmatina, dan kami anugerah baginya daripada rahmat kami kerana doa dia. Satu orang yang jadi Nabi kerana doa satu orang Nabi lagi Rasul. Doa Nabi Musa supaya adik abang dia tu jadi Nabi juga. Tu yang pernah. Orang lain tu latih-latih gitu, ini doa dia. Doa Nabi Musa je. Akhuhu, abangnya Harun. Nabi ya sebagai satu orang Nabi. Wadhkur fil kitab Ismail, dan ceritakanlah juga daripada kitab Quran ini kita Nabi Ismail. Innahu kana shadiqal wa'di, sesungguhnya Nabi Ismail itu satu orang yang benar pada janjinya. Wa kana rasulan nabiyya, dan dia ni adalah satu orang rasul lagi Nabi. Nabi Ismail ni rasul juga, dia Nabi pula. Jadi orang musyrik Mekah beriman dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai Nabi dan Rasul. Syariat Nabi Ibrahim. Syariat Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim dia ikut separuh. Ajaran untuk guru karut ni dia pakai separuh. Campur dua sekali, jadilah dipanggil musyrik Mekah. Kita ni percaya Allah Tuhan, Nabi Muhammad Rasul, kitab Quran, hadis ada. Separuh kita ikut Quran dengan hadis, separuh lagi kita ikut ajaran itu guru. Cuba ke? Panggil musyrik Malaysia. Saya ada tu, tak apa. Wa kana ya'muru, dan adalah dia menyuruh ahlahu, keluarganya, bis salati, supaya mendirikan semaya, wa zakati, dan keluar zakat. Zakat ada dua makna. Satu makna zakat, satu lagi makna bersih daripada buat syirik, menyucikan diri maknanya bersih daripada buat syirik. Wa kana 'inda rabbahu mardiya, dan adalah dia di sisi Tuhannya mardiya, satu orang yang diredai. Wadhkur fil kitab Idris, dan cerita adalah dalam kitab Quran ini cerita Nabi Idris. Innahu kana nasiddiqan nabiyya, dan adalah Nabi Idris itu dia tu satu orang yang membenarkan tauhid, mengesahkan Allah Ta'ala. Nabi ada satu orang Nabi. Siapa-siapa yang membenarkan, siapa-siapa yang mengajar betul, sama ada orang beritahu tu orang tu rendah pada kita ke apa-apa, siapa yang selalu kata benar tu,
akan dapat pangkat siddiq. Tuhan sebut nama siddiqan nabiyya, siddiqan, siddiq. Siddiq itu membenarkan tauhid. Membenarkan tauhid. Jadi dalam masa apabila ayat Quran dikeluar mari, bila kita dengar, kita tak nak komen apa. Betul dah tu. Lalu kita kena kata siddiq, benar. Nah, kita tak ada komen dah, setuju dah. Saya dah akan ibu tangan. Kalau tak nak gini mana? Dah suruh, dia tahu betul lah kau. Dia kena kata benar, benar, benar lah. Supaya boleh pangkat siddiq. Walaupun orang yang beritahu kita tu budak-budak kau, dia beritahu tu betul. Kita kata benar, kata benar. Kena kata gitu. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami angkat padanya beberapa derajat yang tinggi. Nabi Idris sebelum Nabi Nuh alaihissalam. Dia sebelum Nabi Nuh. Antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh, dia ada Nabi sorry. Nama Nabi Idris. Dia ni tukar jahit. Payah nak jadi tukar jahit ni pasal waktu tu jarum payah nak cari. Nak tembuk lubang satu hari. Lalu setan mari. Lalu setan tanya, "Apa satu orang tua?" Maka tukar. Terguru. Saya nak tanya boleh tak? Kata boleh lah. Tuhan kita ni boleh tak dia masuk dalam lubang jarum? Oh, tanya soalan pasal. Katanya Nabi Idris, boleh. Masuk dalam lubang mata kamu pun boleh. Buta mata. Setan tu buta mata sebelah tu gitu. Lubang mata kamu pun boleh. Buta mata sebelah setan. Awak kalau buka cerita tu memang dia mata buta sebelah. Nak cocok kau? Nabi Idris. Mari pakai tokak berupa-rupa. Orang nak campaign, bukan main lagi. Cocok, dalam mata kamu pun boleh masuk juga. Ulaika, orang-orang yang sifat di atas ialah alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin minan nabiyyin min dzurriyyati Adam. Ini tafsir ayat ni an'amallah. An'amallah tu ialah tafsir bagi siratal ladzina an'amta. Orang-orang yang kamu beri nikmat pada mereka. Siapa dia? Ni nabi-nabi tadi. Siapa dia orang nabi-nabi tadi? Iaitu ada dua perkara dia kata nabi satu, soal lagi dia kata siddiqan. Ayat lain pula kata ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu tafsir dia. Ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin. Iaitu jenis nabi kita dah. Siddiq kan, siddiq kita boleh kita capai hal ni. Lepas tu syuhada orang yang sebab agama. Jadi orang yang jadi saksi sebab agama. Kita tahu bila kita sebab pada orang tu, kita tahu depan Allah Ta'ala kita jadi saksi. Saksi apa? Saya beritahu dah dia Tuhan, dia tak nak terima. Dia ni bersama. Gitu. Dalam surah Haji Tuhan kata kamu akan jadi saksi pada mereka, dan kamu sendiri Nabi Muhammad jadi saksi kamu. Surah Haji ayat akhir sekali belakang. Awak depan Allah Ta'ala kalau Nabi jadi saksi macam mana? Pak biasa lah jawab dia. Bukan? Tak apa lagi. Nabi Muhammad jadi saksi awak. Tak apa lagi. Tu dia. Surah Haji ayat akhir sekali. Jadi tafsir siratal ladzina an'amta 'alaihim ialah satunya ialah siddiq nabi, yang kedua siddiqin. Siddiq. Yang tiga soleh, orang soleh. Syuhada, orang yang sebab agama, yang mati sebab agama. Tapi syuhada itu maknanya saksi, orang yang menyaksi, orang yang sebab agama lah.
sama ada dia mati ke tak mati tak kira. Lepas tu salihin, orang yang buat amal seperti mana Nabi diajar dan tidak syirik. Nah, 4 jenis ni yang boleh masuk surga. Kalau itu ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang Tuhan marah, iaitu Yahudi dan musyrik. Walau dhalin, bukan jalan orang Kristian dan munafik. Jadi mereka ini min dzurriyyati Adam, iaitu anak cucu daripada Nabi Adam. Wa mimman ja'alna ma'a Nuh, dan daripada orang yang kami angkat bersama Nabi Nuh dulu. Orang yang angkat daripada Nabi Nuh dulu. Mana yang orang beriman sekali Nabi Nuh? Ikut riwayatnya 83 orang. 950 tahun mengajar, 83 orang saja boleh. 950 tahun. Wa min dzurriyyati Ibrahim, dan orang-orang yang daripada zuriat Nabi Ibrahim. Zuriat Nabi Ibrahim. Wa Ismail, dan zuriat Nabi Ismail, iaitu keturunan daripada orang Quraisy. Nabi Ismail ni orang Quraisy. Orang Quraisy. Tapi bawah tu termasuk Abdul Muttalib, Abu Talib itu, Abu Jahal, semua tu, itu kufur lah. Anak cucu Nabi Ismail bang. Awak ingat Abu Jahal tu anak cucu siapa tu? Anak cucu Nabi Ibrahim tu. Semua Quraisy ni anak cucu Nabi Ibrahim. Dia bawa zuriat Nabi Ismail. Anak cucu Nabi Ibrahim bawa zuriat Nabi Ishaq, dipanggil Bani Israel. Anak cucu yang bawa Nabi Ismail dipanggil Quraisy. Dipanggil bangsa Quraisy, itu bangsa Bani Israel. Bangsa Israel lah kira. Israel itu ialah nama bagi Nabi Yakub. Nama dia. Maksudnya Israel ni makna Abdullah. Nama Allah. Wa mimman hadaina, dan daripada siapa yang kami beri hidayah padanya, wastabaina, dan kami selamatkannya. Orang-orang ada lagi selain daripada mereka ni, ada juga zuriat-zuriat lain yang kami beri hidayah pada dia dan kami selamat dia daripada kufur pada Allah. Wa idza tutla alaihim ayatul rahman, dan apabila dibaca ke atas mereka itu ayat-ayat Tuhan Rahman, kharru, mereka terus rebah sujud dan terus sujud, wa buqiya, sambil menangis. Ayat ni kena sujud. Kena sujud kalau baca ayat ni lah, ayat kena sujud. Lepas pada cerita mereka ni, fa khalafa min ba'dihim khalfun, maka kami gantikan selepas mati mereka ini ialah pengganti baru. Pengganti ni pengganti. Iaitu orang kapal bersama Nabi Nuh, pengganti anak cucu mereka. Iaitu mula startnya lah macam mana? Allahus salawat, mula meninggalkan sembahyang solat. Sebab semua nabi-nabi ni solat bangsa. Wattaba'us syahwat, dan mulalah ikut hawa nafsu, iaitu apa dia? Bid'ah. Buat lagu ni boleh pahala, buat lagu ni boleh pahala. Apa tak ada apa dia? Hawa nafsu dia. Daripada hawa nafsu itu juga akan jadi syirik pada Allah. Akhir sekali semua berhala. Fasawfa yalqawna ghayya, pasti mereka kelak akan jumpa neraka ghayya. Neraka ghayya. Illa man taba, melainkan siapa-siapa yang bertaubat, wa amanah, dan beramal dan beriman, wa amila salihah, dan buat amal saleh seperti mana Nabi ajar. Fa ulaika, maka mereka yang ada sifat seperti ini, yadkhulunal jannah, akan dimasukkan dalam surga, wala yudlamuna syai'a, dan tidaklah mereka dizalimi sedikit pun. Maknanya Tuhan ini tak kira daripada bangsa mana, keturunan mana, asalkan dia tu bertaubat, beriman, dan beramal saleh. Yang dua dosa dulu tak kira.
Hari ni baru tampak, hari ni start kira. Dosa dulu, acur semua sekali. Macam saya kan, bila ingat amalan saya dulu lah. Saya baca ayat kursi ni, jumlahnya agaknya 9 juta kali. 9 juta kali ayat kursi. Saya baca 1,000 satu hari selama 24 tahun. Oh kali campur-campur 1,000 hari 1,000 hari sejuta. Gini 24 kali 360 hari. Senang dah. Baru dapat hari 4 kali capuk bubuh 3 kosong belakang berapa? Matematik Ustaz lah. Alah, kita cikgu matematik dulu ya. Kita tengah belajar. Kalkulator tangan dah tu. Berapa? 8 juta lah. 8 juta lah. 8 juta 900,000. Tak masuk lagi oktapor 20 kali. Ingat waktu kan, Allah, lama 4 jam sekali baca. 4 jam straight set ni. Straight set. Mertua mari tak keluar. Aku batal ni, dia start ABC balik. Ingat waktu kan. Yang ajar ke, musyrik mutlak. Musyrik Malaysia. Dekat 9 juta kali baca. Allah, rugi masanya. Baca tu ada tawasul apa lah. Ada lah maksudnya pula. Dalam tu ada tawasul, ada orang pergi salah belakang lah ambil wali malaikat tu saya apa dulu. Jadi satu hari saya akan bubuh dalam YouTube saya ni. Wirid-wirid yang diamal oleh Tok Guru Karun. Wirid dia satu persatu kita. Bila sudah pakat semua pun kita ni reti tafsir Quran ni. Syirik di mana, apa semua ayat gini syirik, akidah gini syirik, perbuatan gini syirik. Tahu waktu saya pun start ngajar wirid-wirid yang diamal oleh Tok Guru Karun. Dan awak akan tahu semua ni di masjid-masjid ni kan, masjid-masjid seluruh Malaysia ni, mudah nak camnya ialah orang duduk mengajar tu dia tengah baca wirid tu. Tu jaga tu. Judusnya soal sebelum masuk waktu tu setengah jam dia baca wirid. Soal ada tasbih tangan. Nya tegur tak jawab tu. Tu buat tu. Saya tu soal daripada buat tu. Pergi sembahyang Jumaat ni pukul 9 pagi lagi cik. Oh, 9 pagi lagi lah. Orang tengah vacuum kapek tu. Beralih berapa kali kau. Beralih situ. Tegur tak jawab. Sudah sembahyang Jumaat tu saya orang akhir sekali pula balik. Datang lagi orang baju. Baju lagi sekali. Masjid Besar Muhammadi tu pakai serba hitam saya pakai. Macam Allah Akbar. Ingat waktu kan penyesalan yang amat. Apa dia? Kita buat tu dengan satu andaian, satu sangkaan bahawa kita buat ni yang paling ikhlas kan. Saya tak ada nak apa-apa. Saya cakap tegar-tegar pada awak. Wirid tu saya tak ada nak apa-apa, nak ramak apa tak mahu. Nak suruh rapat tu hal saja. Tu saja. Pak wirid tawasul ni, Tok Guru kata ni lah pesen orang Tok Guru pondok buat. Saya kata ingatkan tu cara dia kan. Allah. Cik, ada orang masuk hantu dia beritahu ni kalau pai-pai lari ni kena cari hakiman. Sebut nama lah. Nama sedar dah. Sedar dah. Kalau kita ada power lagi pakai lagi kuat. Aduh. Ingat tu dalam kubur tak apa, okey ke lah. Bawa mayat tu ada lihat lahap belakang.
Ada orang tanya saya, seorang dia, lah orang tak panggil apa dia seorang. Kubur tu, Allah. Bau banyak tu dalam tu. Masuk tu bau banyak. Ada lagi tempat ada lagi. Jadi tu guru yang buat tu termasuk dari senarai ulama-ulama Semenanjung Malaysia. Ini musyrik Mekah ni, nah. Awak buka senarai ulama-ulama Semenanjung tu, yang mana saya kenal, dia kata ni musyrik, ni musyrik, ni musyrik, dia kata. Kalau kita belajar kan dia. Yang lain yang kita tak kenal tu tak lah. Nah, nanti sampai masa saya beritahu. Baik, sambung lagi. Jannatin, iaitu kebun-kebun adni, kebun-kebun syurga adni. Allati wa'ada ar-Rahman wa ibadahu, yang Allah Ta'ala telah janjikan kepada hamba-hambanya bil ghaib, dalam keadaan ghaib, iaitu janji dia tu bil ghaib, iaitu kita tak ada masa dia berjanji itu, kita tak ada ghaib tu kita tak ada, tapi Tuhan memang janji kepada. Walaupun ghaib, awak tak ada masa aku berjanji itu, Tuhan kata. Masa aku berjanji dengan kamu tu, kamu tak ada pun, itu pun aku janji juga. Tak faham? Ini Tuhan yang tak nampak tengok. Tak jadi gitu. Bil ghaib sini ialah betul lah Tuhan tu tak nampak tengok. Tetapi bil ghaib ialah awak tak ada masa Tuhan janji. Nah? Okay. Innahu, sesungguhnya dia Allah Ta'ala tu, kana wa'duhu ma'tiya. Sesungguhnya Allah Ta'ala terhadap janji dia tu ma'tiya, pasti dia akan tepati. La yasma'una fiha lagwan. Kamu tidak ada akan kedengaran perkara-perkara lara. Tahu lara? Lara tahu? Sia-sia lara. Meliput lara. Lara memang bahasa Arab dah. Mana-mana ustaz yang mengajar dalam bentuk lara, sampai mengelai, sampai sakit guk-guk penonton tu, adalah orang yang mengajar dengan lara. Dalam Quran kata orang yang mengajar yang mengajar dengan persendaan, dia panggil, dengan senda gurau. Permainan yang mengajar dengan bentuk permainan dan senda gurau. Jadi dalam Quran kata jangan peduli pada mereka. Sebab tu saya tak jawab. Sebab kata jangan peduli, biar aku dengan dia. Ada ayat lain, biar aku dengan orang yang aku cipta. Sebab kira kamu tak usah peduli. Tak tahu siapa yang maksud ni dah. Baik belakang rasa. Walahum rizquhum, dan bagi mereka rezeki mereka fiha, masa duduk syurga tu, bukratan wa asyiyah, pagi-pagi dan petang. Tilkal jannah, itulah dia syurga. Allati nurithu min ibadina, yang kami wariskan daripada hamba kami, yaitu Nabi Adam dulu. Warisan daripada Nabi Adam dulu. Man kana taqiyya, iaitu sesiapa yang bertakwa. Siapa ya? Iaitu orang yang bertakwa. Boleh jadi makna iaitu Nabi Adam yang bertakwa. Boleh jadi makna hamba-hamba yang bertakwa akan masuk surga. Wama natanazzalu, dan tidaklah kami turunkan menurunkan illa bi amri rabbika, melainkan dengan perintah Tuhan kamu. Lahu ma baina aidina, apa yang ada di antara tangan kami, wa ma khalfana, dan apa yang ada di hadapan kami, sebelum kami. Wa ma baina dzalik, dan apa saja di antara kedua. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan tidaklah Tuhan kamu itu pelupa. Akan rezeki dia nak beri pada siapa-siapa.
janji-janji yang pergi pada siapa-siapa ni, dia tak lupa. Iaitu sininya, tidaklah Tuhan turunkan Jibril, melainkan dengan perintah Tuhan kamu. Jibril lah. Semula saya tafsir semula. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika, dan tidaklah kami turunkan Jibril itu melainkan dengan perintah Tuhan kamu. Lahu, milik Allah Ta'ala sajalah, ma baina aidina, apa saja yang ada depan kami, wa ma khalfana, apa yang ada di belakang kami, wa ma baina dzalika, dan apa saja yang di antara dua. Mana Allah Ta'ala ni dia milik apa ada depan kita, belakang kita, dan apa di antaranya. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan tidaklah Tuhan kamu itu lupa. Rabbus samawati wal ardh, Tuhan kamu ialah Tuhan yang mencipta, memelihara, menjaga, memiliki langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa saja yang ada di antaranya. Fa'buduhu, fa'budhu, maka sembahlah dia saja, doalah pada dia saja. Wastabir li'ibadati, tabahlah kamu dalam beribadat kepada Allah Ta'ala saja. Tabahlah kamu dalam berdoa pada Allah Ta'ala saja. Dia masalahnya, kita ada kecenderungan nak minta tolong kan? Ada kecenderungan nak minta tolong, jadi kena tabah, kena sabar. Hal ta'lamu lahu samiyya, maka adakah lagi yang kamu tahu bagi orang lain samiyya yang serupa dengan nama-nama Tuhan? Adakah sifat-sifat Tuhan ni? Adakah nama sifat Tuhan ke? Nama sifat Tuhan ke? Sifat Tuhan ke? Adakah? Tak ada. Nah? Wa yaqulul insan, dan akan berkata manusia, Aiza ma mitu, dan apabila kami ni mati, la saufa ukhraju hayya, adakah kami ni, pastikah kami ni akan dikeluarkan hidup balik? Awala yaqul insan, apakah tidak mereka berfikir? Apakah tidak berfikir bagi manusia itu, anna khalaqnahu, kamilah yang menciptakan dia, min qablu, sebelum pada ni, walam yaku syai'a, dan sebelum pada ni pun mereka tak pernah ada pun. Kami cipta daripada tak ada kepada ada. Wa rabbika, dan pasti Tuhan kamu, iaitu Tuhan bersumpah dengan zat dia. Allah Ta'ala bersumpah dengan zat dia, maka demi Allah Ta'ala bersumpah dengan aku bersumpah dengan demi zat Tuhan kamu, lanahsyurannahu, pasti kami akan kumpul mereka, wasyayatin, dan para syaitan, thumma nuhdirannahu, kemudian kami akan pasti hadirkan mereka, haula jahannam jithiyya, di sekeliling neraka jahannam dengan berlutut. Lutut. Thumma lananzi'anna min kulli syi'atin, kemudian pasti kami akan tarik daripada setiap puak yang derhaka. Ayyuhum, siapa di antara mereka, asyaddu 'ala ar-rahmani itiyya, siapa yang paling derhaka terhadap Tuhan Rahman. Misalnya di Ipoh ni tahun 2010 sampai 2020, siapa yang paling derhaka sekali itu dulu nak lempar dengan apa? Tak kira lah dia ni Hindu, Buddha, Islam, tak kira. Yang paling derhaka sekali itu nak lempar dulu. Semua ni letak keliling neraka dulu. Kadang-kadang duduk tu, pasal duduk. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, apabila diheret, dihalau orang kafir itu kepada neraka jahannam tu berkumpulan. Hatta idza ja'uha, apabila dia sampai ke neraka, pintu neraka tak buka. Masa dia pilih ni, dia queue situ. Dia surah Zumar. Ni ayat ni surah Maryam. Ni nak dengar keadaan orang nak masuk neraka. Dengar ni? Boleh ni tak?
thumma lanahnu a'lamu, kemudian pasti kami memang tahu, billadzina hum aula biha suliya, pasti kami tahu dengan orang yang paling patut dilemparkan dulu ke dalam neraka. Tahun 2010, 2020 yang paling patut lempar dulu siapa dia? Orang sini. Kalau sebelum lempar dah. Tahun 2020 ke 2010 sudah lempar dah. 2010 ke 2020 dah. Gitu. Setiap tempat, setiap kampung, setiap bandar, setiap negara gitu. Lempar. Itu contoh saya tau. Yang semua dah faham ya. Tapi ni keliling, tak tahulah dia buat macam mana. Keliling gitu, sepuk. Wa inna minhum wa inna minkum, dan tidak adalah di antara kamu illa wariduha, mereka pasti akan lalu ke neraka. Ayat ni sentiasa kejut ayat ni. Ya, sentiasa kejut. Ya Rasulullah, kita kena lalu ke neraka. Ya. Semua kita kena lalu ke neraka lah. Cuma masalahnya berhenti ke tak? Kalau berhenti sudah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatlah kami daripada neraka ni ya Allah. Masalahnya mungkin itu mesti lalu berhenti di neraka. Masalah ni nak kaya dia. Semua sekali, tak kira siapa. Hadis ni memberitahu. Tanya Nabi kata, lalu. Masalahnya berhenti ke tak? Kalau lalu saja okey. Ada lain kata lalu pun lalu sekelip mata, cepat kilap sampai semua. Allah. Lepas tu surga ni duduk atas ni. Lalu neraka tu orang naik atas. Surga ni luar pada Sidratul Muntaha. Pokok sidra aras, langit tujuh, aras, pokok sidra celah. Sidra Muntaha itu dua sekeliling dua. Apa ni? Allah, lukis lah bang. Ya, lukis lah, ada tu. Ada tu, dia tu, ada. Mengikut ayat lah hadis Nabi. Mengikut ayat lah hadis Nabi. Ini langit ketujuh. Sini masyarakat sini. Masyarakat sini. Neraka ada sini. Neraka lah. Dari mari ini lalu sini. Jadi Sidratul Muntaha ni arah ada belakang. Pokok Sidrat ni agak-agak gitulah. Jadi surga ni sama ada duduk luar ni, tak keluar gitu. Ada surah An-Najmi. Ada surah An-Najmi. Surga tu duduk luar pada pokok Sidrat. Masalahnya ni neraka tu sini. Ada masalah. Sedap dia kata lepas-lepas nak marah sangat melepas masuk dari surga. Kan ada tu bersenda. Lepas. Ni daripada sini nak jatuh ke bawah ni tak lama, 70 years only. Distance tu jatuh 70 tahun. Sampai pada sini lepas tu ke bawah ni 70 tahun. Tengah jalan tu hancur, bakar apa semua, buat balik, hancur, bakar apa balik, 70 tahun sampai bawah. Repok dia dari bawah tu, start. Itu baru start. Ini baru lempar. Allahu Akbar. Jauhlah kami daripada neraka ya Allah. Kana ala rabbika hatman maqdiya, dan adalah terhadap Tuhan kamu itu hatman maqdiya, adalah suatu kepastian yang pasti dia akan buat. Tsumma najjil ladzina taqaw, kemudian Allah Taala menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharu zalimin, dan kami biarkan saja orang zalim, iaitu yang buat syirik pada Allah tu, fiha, dikeliling neraka jahanam tu, jithiya, dengan keadaan berlutut. Bukan selamat orang yang beriman, selamat orang naik dari atas, dibiarkan orang-orang yang nak masuk dalam neraka tu berlutut tepi neraka. Allahu Akbar.
Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin. Ini sebab apa mereka kena tunggu berlutut di neraka ni? Sebab apabila mereka di dunia dulu dibaca ke ayat mereka, ayat-ayat kami yang jelas nyata, qala alladzina kafaru, berkata orang-orang yang engkar pada tauhid, mengesakan Allah, engkar pada nak belajar tafsir Quran ini, lilladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman masa di dunia dulu, ayyul fariqaini khairum maqama, siapakah lebih baik dua puak antara dua puak tempat tinggal, wa ahsanu nadiya, dan tempat mana yang lebih baik tempat berhimpun. Coffee house siapa yang boleh? Mereka terus minum kedai cangkul, kita minum di coffee house, mana lebih baik? Puak, dia kata. Bila kita tanya dia, kenapa tak nak belajar ayat Quran ni gini-gini, dia kata siapa lebih baik? Dia jawab gitu. Apa teman saya? Dia tak jawab, dia tak nak main belajar tu. Dia jawab siapa lebih baik? Orang yang belajar tafsir Quran ni ke, atau puak kita yang duduk di coffee house ni, tempat-tempat yang mulia ni. Mana dia jawab dengan persendaan. Wa kam ahlakna, entah berapa banyak kami telah binasa qablahum sebelum pada mereka, min qarnin, daripada penduduk zaman-zaman dulu kala, hum ahsanu athatan wa riya, mereka itu lebih baik perkakas, alat perkakas rumah. Dia tak cerita rumah dah, dia kira barang dalam rumah tu lebih comel daripada orang yang duduk lain. Awak tahu Firaun ni, dia punya flota dia apa dia? Daripada marmer hitam lantai dia. Lantai rumah dia. Tapi sekarangnya lantai kena cokek habis leceh, dicuri kepada pemerintah kemudian lagi. Lantai rumah Firaun. Sebab tu tak ada kesel tu. Tapak rumah tu ada lah, tapi lantai dia tu buat daripada marmer hitam. Marmer hitam ni marmer mahal sekali. Ya, Tuhan kata mereka lebih baik perhiasan rumah, waria, dan lebih baik tempat nak tengok. Mana kalau kita tengok tu, kita naik tu rumah dia, pemandangan sekeliling tu memang comel pula. Dia tak cerita rumah tu comel ke tidak ni. Dia tengok alat dalam tu, dengan stereonya apa lah, dengan televisi kepek dia, yang besar skrin sawana, semua alat kakaknya dengan washing machine nya ada semua belakang dah. Pas naik bila tengok keluar pemandangan tu, lebih baik pandangannya pula. Tak, tuan kita tu maknanya mereka ni lebih canggih. Orang dulu ni, bila Tuhan beritahu sebut dalam Quran ni, bermakna tidak ada orang kemudian ni boleh tiru. Kul, katanya mereka, ini ayat ancaman, man kana fi dhalalati, siapakah yang duduk dalam kesesatan, Tuhan tanya mereka, man kana fil dhalalati, pada siapa yang duduk dalam kesesatan, falyamdud lahur rahman madda, maka Allah Ta'ala akan panjang ke umur dia tu sepanjang-panjang. Dah ada dia ekar, panjang umur pula lagi, beri dengan harta banyak pula lagi. Contohnya Mao Zedong, umur panjang Mao Zedong 90 lebih. Firaun 100 lebih umur. Firaun mereka saja 76 tahun. Firaun makin khianat pada agama, makin Tuhan panjang agama dia. Oh ya, pasal nak beri dia peluang untuk buat dosa supaya dia tak ada can, supaya azab yang neraka tu boleh dikena pada dia semua sekali. Ayat dia. Jadi kita je sakit hati tengok dia hidup lagi tu. Tuhan kata tak apa, bagi dia hidup panjang pula umur. Panjang pula. Lepas tu cerdik pula tu. Tua pun masih lagi buat fikir hati malek-malek. Nak lagi. Hatta idza ra'au ma yu'adun,
Sehinggalah apabila mereka telah lihat apa yang telah dijanji pada mereka, immal azab, sama ada azab sementara dunia, wa immas sa'ah, atau azab di akhirat. Fasaya'lamuna man huwa syarrun makanahu adhafu junda. Maka pasti mereka kelak akan tahu siapakah yang lebih buruk tempat tinggal dan lebih paling lemah pembantu. Apa dia pembantu paling lemah ni? Apa Malik Zabaniyah. Malik Zabaniyah ni mengikut hadisnya, kalau turun ke bumi tentu nescaya, Nabi kata nescaya mati semua makhluk yang hidup dalam bumi. Pertama kerana terkejut dengan muka dia terkejut, menakutkan, tengok tu mati dia. Yang kedua, toksik bang tubuh. Mana semua hidup pada muka bumi ni mati. Kalau seorang daripada Malik yang jaga dengan apa tempat itu, dia 19 orang saja. Banyak kagak tak tahu ini dia anggap saja ni. Dah. Wa yazidullah. Ni bagi orang yang sebab agama, tabligh senantiasa tabligh pada Allah Taala. Wa yazidullahu alladhina tadau huda, dan Allah Taala akan tambah kepada orang-orang yang telah terpimpin pimpinan baru, hidayah baru. Orang yang ada hidayah dah, dia beri hidayah. Siapa dia orang ni? Orang yang sebab agama. Awak akan dapat apabila awak sebab ke kawan-kawan tak rumah awak. Kita tahu. Maka Allah Ta'ala akan tambah pada awak hidayah baru daripada hidayah yang dia ada. Ayat lain Allah Ta'ala tambah iman kepada iman yang sudah ada. Ini kalau tak tahu makna ni, maknanya tambah macam mana dah? Iaitu orang yang sebab, orang yang beritahu orang lain, dia mesti kena marah dah orang tu, kena mesti dipersenda dah. Awak beritahu saja tauhid ni kepada siapa-siapa, awak ni dia panggil orang gila. Dipersenda seperti dalam Quran lah. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun maradda. Dan yang kekal abadi, ialah amal soleh itu lebih baik di sisi Tuhan kamu, thawaban pahala, wa khairun maradda, dan lebih baik kesudahan, yaitu lebih baik untuk berangan-angan untuk dapat pahala, lebih baik dapat berangan-angan atas tempat kesudahan. Apa lagi? Afara'aital ladzina kafaru bi ayatina. Apakah sangkaan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, orang yang engkar pada ayat-ayat kami? Maknanya tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu tengok terhadap orang yang kafir terhadap ayat kami? Apa dia? Ada satu orang nama Khabbab. Dia minta dengan hutang dia daripada satu orang kafir. Jadi dia kata orang kafir itu tak nak bayar. Lalu Khabbab kata, kamu ni boleh mati ni kena azab neraka. Dia pun jawab, orang kafir dia jawab, aku kalau mati pula, nescaya Tuhan akan beri banyak lagi duit, dia akan bayar kamu di sana. Kalau ada, dia bersenda. Kalau sungguh ada akhirat, nescaya aku akan dapat projek banyak pasal aku selalu sedekah, selalu apa dia buat baik orang ni. Nescaya anak aku ramai lagi, apa semua harta aku lebih banyak, masa tu baru aku bayar kepada kamu. Kalau ada, maknanya bersenda lah. Qala lahu tayanna lahu wa walada, dan dia berkata, pasti aku akan diberi harta banyak dan banyak lagi anak di sana di akhirat. Bila mati akan dapat projek banyak lagi. Pasal gini, orang-orang yang engkar ni dia berdemo ni. Awak jangan ingat orang kafir ni tak demo, tak buat baik ni. Dah. Dia bukan nak tauhid je lagi ni. Oh, mereka ni baik-baik belaka ni. Awak tengok ni pemimpin-pemimpin Amerika, Cina apa semua baik-baik belaka. Perangai dia
dia tolong, dia apa tu. Dia je masalah tauhid dia tak betul. Masalah baiklah kau. Nah, maka dia kata bila dia tolong orang negara tu, orang ni, pemimpin negara pula juga. Dia selalu berderma kan. Dia tolong buat projek masyarakat dulu ni. Ada duit tu dia makan juga dia je. Dia tolong orang ni, orang miskin lah apa, untuk dapat scholarship lah apa, ada tak? Ada. Tapi dia sebenarnya dia tolong tu supaya apa? Undi. Mana dia tidak tolong. Tapi memang dia tolong. Maka dia kata kalau dia mati, dia akan dapat anak yang lebih baik dan harta yang lebih banyak pasal dia memang tolong rakyat banyak. Okey, tu faham tak? Kalau tak sabit gini awak tak nampak ni. Maka Tuhan pun tanya dia, At-tali'al ghaib, At-tala'al ghaib, adakah dia tu pernah tengok ilmu ghaib? Dia pernah tengok surga, dia pernah tengok neraka, dia sedap janji ni. Atau Amin takhadha indar rahmani ahda, atau dia ada ambil perjanjian di sisi Tuhan Rahman kau. Dia ada buat perjanji ke? Ada Tuhan Rahman janji dah. Dia akan dapat ni. Bila mati sesok. Tuhan tak janji pada siapa-siapa. Tuhan janji siapa yang buat gini boleh dapat gini. Orang yang bersifat beriman dapat ni. Orang yang bertakwa dapat ni. Orang yang ikhlas dapat gini. Amal soleh gini dapat gini. Itu Tuhan janji. Kepada siapa-siapa dia tak beritahu. Itu. Jadi Tuhan kata, adakah dia ada ambil perjanjian dengan Tuhan Rahman? Mana dia ada berjanji ke? Tuhan ada beritahu dia ke? Dia menyebabkan dia tahu ni. Kalla, tidak sekali-kali. Sanaktubu ma yaqul. Pasti aku akan tulis apa yang dia kata. Dia pasal dia kata tu pesenda je. Wana muddu lahu, dan pasti kami akan panjangkan baginya minal azab, daripada azab, depo azab neraka tu madda sepanjang-panjangnya. Kubur neraka dah tempo azab neraka tu nak bagi panjang lagi pada dia. Wa narithuhu, dan kamilah yang mewarisi ma yaqul, apa yang dia kata. Maknanya Tuhan ingat apa yang dia kata. Wa yatina farda, dan mereka datang kepada kami farda, seorang-seorang diri ya. Tak ada siapa boleh tolong dia. Awak cuba bayang awak balik jumpa Allah Ta'ala ni seorang diri. Dosa awak buat. Saya percaya nak mengaku tak cakap bohong. Hari ni awak cakap bohong gini. Depan Allah awak nak kata saya cakap bohong tu. Berat nak kata tu. Tapi memang mengaku. Memang mengaku. Wattakhudhu min dunir rahmani alihatan. Dan mereka mengambil, mereka jadikan selain daripada Allah Ta'ala pujaan-pujaan lain. Alihatan ni pujaan-pujaan untuk rapatkan diri mereka kepada Allah dengan tujuan liyakunu lahum izza, supaya mereka jadikan pujaan-pujaan itu bagi mereka tu izza, suatu tempat yang dibuat sebagai pelindung. Kita tolong izza, azza, sebagai tempat kemuliaan, tempat berlindung. Jadi sesok bila mati, sesok boleh minta tupas kaki lah. Saya dengan Syekh ni tupas kaki. Dengan malaikat ke, dengan Nabi ke, boleh tupas kaki lah. Dah hari-hari yang tak tengok kepada Nabi ni, takkan tak boleh tupas sikit. Tulis jawab aku sudut bisa. Kala, tidak sekali-kali Tuhan jawab. Dia hati dia nak buat pujaan-pujaan ni, Nabi, wali, malaikat ni sebagai tempat dia nak berlindung.
Tuhan kata kalla, tidak sekali-kali. Sayakfuruna bi ibadatihim, pasti pujaan-pujaan mereka, roh-roh yang mereka puja, roh Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Khidir, Nabi mana-mana, wali itu, wali roh, wali itu, wali ini, dan juga para malaikat mana-mana pasti akan mengingkari bi ibadatihim, terhadap ibadat-ibadat mereka kepada orang yang diseru. Apa dia? Betul, awak dah hantar lah, tak ada siapa dia tanya tadi. Siapa dia tanya hantar teh orang Nabi tadi? Masa mina ayat. Tu. Bi'ibadatihim, akan mengingkari, kamu tak hantar pada kami dulu. Tapi tak hantar pada kami dulu ni. Tapi kita memang hantar. Tapi Nabi wali mereka kata dah, kamu tak hantar pun. Ni nanti dulu lah. Dalil buat mari cepat. Sekejap lagi. Wa yakununa alaihim didda, dan roh-roh Nabi mereka wali yang mereka puja ni tak atas mereka tu didda, jadi penentang sebenar-benar. Dalilnya duduk di surah Yunus ayat 27. Buka. Dan kita tak tengok ke Nabi, katakan Nabi tak sampai. Buka kau. Surah Yunus. Ajak apa tu? 27. Surah Yunus 27. 28. Muka surat 212. Muka surat 212. Cuba. Ni awak atap tengok pada Nabi. Nah, tengok pada Nabi, kau wali 9, kau wali 10, kau 100, kau tak kira lah. Mereka Ibrahim, mereka ayat atap tengok atap ni. Tak kira ni dah. Ataupun pergi salam. Assalamualaikum, saya saja malam-malam. Assalamualaikum Nabi. Nabi kita, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, tak kira. Assalamualaikum Jibril kau. Salam kau, apa saja ibadah yang awak buat pada orang-orang yang mati dah ataupun para mereka. Ini ayat dia. Wa yauma nahsyuruhum jami'a, dan pada hari kami kumpul mereka semua sekali, yaitu manusia dan segala jin. Thumma naqulu lil ladzina asyraku, kemudian kami kata kepada orang-orang yang buat syirik. Orang-orang yang buat syirik pada Tuhan. Apa tausu ni? Bila roti Nabi, orang kata semalam saya tulis malam kan. Maka anakku duduk sini. Duduk sini. Antum kamu wa syurakaukum. Dan orang-orang yang kamu semua dulu. Nabi Isa mana? Duduk sini. Nabi Musa mana? Duduk sini. Nabi Muhammad mana? Syekh Abdul Qadir mana? Nabi Khidir mana? Jibril mana? Mari duduk sini bang. Tu. Wasyurakaukum, dan orang-orang yang kamu seru dulu. Pada kemudian Tuhan berkata, fazayyalna bainahum, kemudian kami asing di antara mereka. Asing. Orang yang kena seru duduk tempat lain. Pasal mereka ni tak tahu nak ni. Orang yang menyeru duduk tempat lain. Asing. Lepas tu berlaku kokek. Asing dulu dua buah ni, baru berlaku kokek. Wa qala syuraka'um, berkata orang-orang yang kena seru. Sekutu-sekutu mereka mana orang-orang yang kena seru. Nabi kau, wali kau, mereka kau, wali 9, wali 10 kau, paling kita biru hijau ni tak kira. Anak-anak apa semua panggil apa ni. Ma kuntum iyana ta'budu, tidaklah kepada kami dulu yang kamu buat ibadah, yang kamu buat pujaan. Habis puja siapa ni? Fakafa billahi syahidan bainana wa bainakum, cukuplah, maka cukuplah dengan Allah Ta'ala saksi bagi kami, di antara kami dengan kamu. Pasalnya kami sudah mati lama dah. Apa yang kamu buat kami tak tahu, mati lama dah. Iaitu in kunna, sesungguhnya kami an ibadatikum, terhadap ibadat-ibadat kamu yang kamu buat pada aku. Iaitu antara Fatihahnya, salamnya, benda tu la ghafilin, tak tahu nak. Tapi okey.
Tak tahu, Nabi kata tak tahu bahawa salah saya. Tak tahu bahawa atap leher kepada saya. Allah, kitanya sangka apa? Memang sampah tak? Tidak gitu sangka Islam ni. Kepada Nabi itu tak sampai lagi. Jadi dalil sikit-sikit sudah lah, lama tak ada habis surah ni. Dalil duduk dalam surah Furqan ayat 17. Surah Furqan ayat perkara sama. Surah Furqan ayat 17. Tak payah tengok lah, awak tulis ya. Saya tak nak baca lagi. Dalil lagi adalah surah Furqan ayat 17. Dia mudah ya, dia tulis itu wayah syaruhum jami'a. Hari kami kumpul mereka semua. Ayat tu. Ayat serupa lah kepala. Baik, kita sambung ni. Sambung ni. Baca tu pula panjang ni. Dia tak tanya lagi tu, tanya pula lagi. Alam tara anna arsalna syayatin 'alal kafirin. Tidakkah kamu tengok? Mana tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu tengok? Bermakna tidakkah kamu tahu? Anna bahwasanya kami arsalna telah mengutuskan, utuh macam utuh Nabi, asyayatin para syaitan, alal kafirin kepada orang-orang kafir, mereka. Wahai utuh ni macam utuh Nabi, macam utuh Nabi, untuk manusia. Ini utuh setan kepada orang tu. Allah Tuhan kata, inna alam tara, tidakkah kamu tahu, anna sesungguhnya aku ni arsalna syayatin alal kafirin, telah mengutuskan para setan terhadap orang-orang yang ingkar tauhid. Ta'uzuhum azza, yang akan menghasut orang-orang kafir itu sungguh-sungguh, azza, sungguh-sungguh akan menghasut hari-hari dia. Hari-hari buat gini, buat maulud ni, buat. Tunggu kubur tu, baca talqin tu, buat. Awak baca talqin tu, awak eka pada ayat tu, sekor setan balik tu rumah. Allah. Kita berhenti buat ya ni. Sekarang ni berhenti buat ya. Tak payah duduk sarap-sarap pun. Berhenti buat ya. Nah, taubat. Fala ta'jal alaihim. Jangan kamu cepat minta azab pada mereka. Ni Tuhan kata. Dia ada gerai ni kita duduk sepa-sepa di eka. Ya Allah, mati cepat pun ni. Jangan sekali-kali buat. Tuhan kata fala ta'jal alaihim. Jangan kamu minta segera mereka mati, mereka minta diazab. Jangan. Tuhan kata. Ni ayat dia. Bila kita beritahu dia sakit hati tahu. Dia kata huduh kita telinga. Dia kata saya tu kan sahih pun ada dah. Sahih sesat tak tu sesat. Gila lah macam-macam. Ustaz tu gila dah. Tak ada dia bercakap ada lain. Ayat Quran tidak ada lagi. Tak ada perkara lain kau. Allah kejut itu. Tu yang duduk di madrasah tu. Ada duduk di madrasah kita. Orang sekitar, orang kampus kita. Bingat-bingat tu ada murid dia. Kejap-kejap ayat Quran, kejap-kejap ada lagi. Dia tahu sungguh tafsir. Kita tak lihat jawab dia. Jangan dekat ada buku dia. Lah daripada menghampiri, pasal nak jawab tak boleh. Budak-budak ni belas saya tahu dia ni. Dia tanya ayat Quran, dia baca ayat Quran. Dia orang tua kan. Jadi ingatlah fala ta'jal alaihim, jangan kamu minta segera azab pada mereka. Innama ta'uddu lahum, ada sesungguhnya kami akan hitung pada mereka hitungan yang tepat. Takut jangan segala dosa dia buat kami hitung sungguh, semua sekali kira, semua sekali rekod, semua sekali akan dibalas. Yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda, hari di mana kami kumpul orang yang bertakwa kepada Tuhan Rahman, wafda dengan keadaan sebagai rombongan tetamu. Wafda, rombongan tetamu. Ni lain
lain lah ni. Ada sambutan ni, mari empas ekor semua sekali dah ni. Tak. Wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda, dan kami seret orang-orang yang berdosa itu kepada neraka jahanam wirda, dengan keadaan dahaga. Jadi pokok orang beriman sebagai layanan tetamu, bagi orang yang masuk neraka dengan keadaan dahaga. Waqalu, kenapa mereka tu la yamlikuna syafa'ata, tidaklah siapa-siapa memiliki sebarang syafaat. Tiada ada siapa yang memiliki sebarang syafaat illa malaikat man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'abda ni ahda, malaikat siapa-siapa yang mengambil di sisi Tuhan Rahman perjanjian. Ahda, apa dia perjanjian kita buat Tuhan? Man perjanjian apa? Jangan jawab lain. Perjanjian apa kita buat Tuhan? Mengisi kawan tak? Bernazar. Ha? Bernazar. Dah. Nah, ni kalimah syahadah tu. Tu. Ya. Tu perjanjian dia. Siapa-siapa boleh menyempurnakan perjanjian ni, maka mereka inilah orang jadi tetamu Allah. Apa dia perjanjiannya? Asyhadu an la ilaha, asyhadu, aku bersaksi, bermakna aku berjanji, aku bersumpah dengan kamu Tuhanku, bahwasanya aku nak sembah hanya padamu saja. La ilaha illallah, maknanya awak sudah kata pada Tuhan, lepas tu awak kata tidak ada Tuhan, maka Tuhan awak kata pada dia dah ni, bermakna aku berjanji padamu Tuhanku, tidak ada yang layak disembah melainkan pada kamu saja. Mana tidak ada yang layak disembah, dipuja, dibuat ibadat, dibaca doa melainkan direct pada kamu. Tiba-tiba kita supaya ajak lupa dengan Kristian. Please ask Father Vincent. Hanya Vincent. Macam mana Kristian bagi doa, minta doa. Hanya Vincent. Brother Vincent tak? Awak tanya Brother Vincent tu, padri tu, bila orang Kristian mari nak baca doa, dia mari beritahu apa pada dia. Dia akan cerita, tengah ni saya beritahu sebelum awak tanya dia. Bila saya tahu mengait dah, pasal ini biasa berlakunya, iaitu awak akan tanya dia, orang yang mari minta doa dengan Brother Vincent supaya doa kepada Tuhan ni, dia kata apa? Dia akan kata, saya ni ada masalah ni. Please, minta tolong. Tolong siapa? Brother Vincent baca doa kepada Nabi Isa. Nabi Isa suruh sampai kepada Allah. Jadi masa baca tu, Brother Vincent baca dengan orang Kristian tu ada sekali tidak? Ada sekali. Kita semaya ajak ada sekali ke tak? Ha? Ada sekali dengan Tok Imam tu. Ada. Siapa baca doa? Tok Imam. Tok Imam. Kita Amin. supaya ajak siapa baca doa? Tok Imam. Siapa baca doa? Tok Imam. Kita ada sekali ke tak? Ada. Cukup ke tak ni? Super. Masalahnya sudah berlaku seluruh Malaysia. Macam mana nak buat? Kita jangan fikir yang macam mana nak buat. Awak sekarang baiki akidah awak saja. Orang nak bunuh ikut dia dulu. Sekarang ni awak baiki awak, anak keluarga awak dulu. Jangan fikir orang lain. Selamat kita dulu. Ku anfusakum. Selamatlah diri kamu wa ahli keluarga kamu daripada api neraka. Dulu kita dulu. Orang nak cerita orang lain lesar sudah. Nah. Okeylah. Jadi siapa-siapa yang asyhadu an la ilaha illallah, aku mengaku, aku berjanji padamu Tuhanku, bahwasanya tidak ada lagi yang layak aku sembah, tidak ada lagi yang layak aku buat ibadat, kita buat doa, buat zikir melainkan padamu saja Tuhan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku mengaku berjanji padamu Tuhanku, bahwasanya aku nak ikut ajaran Nabi Muhammad Rasulullah saja. Tak ada bersama dengan wali tu, imam tu, apa tak ada. Ibadat ya Rasulullah ajar mereka. Nah. Jadi siapa-siapa yang buat perjanjian ni
memikul menyempurna perjanjian ni akan dapat syafaat automatik. Ni tak pergi kubur Nabi, ya Rasulullah ingatlah saya minta syafaat sikit. Dia siapa-siapa yang menunaikan perjanjian dia kepada Allah, iaitu perjanjian mengucap 2 kalimah syahadat itu, automatik dapat syafaat. Tak payah minta-minta apa, automatik dapat. Nah, waqalu ittakhadha ar-rahman walada, dan mereka kata Tuhan Rahman ada ambil anak angkat. Laqad ji'tum syai'an idda, mereka sungguh telah mendatangkan satu perkara yang sangat-sangat mungkar. Perkataan apa dia? Dia pergi kata tawassul tu boleh. Dia pergi kata supaya ajak pakai imam tu boleh. Tu makna dia. Dia sudah bawa mari satu perkara yang sangat-sangat mungkar. Mungkar macam mana ni? Pengantaraan ni. Takadus samawati yatafattarna minhu min fawqihinna. Hampir-hampir takadus samawati yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit 7 lapis terpecah kerana dakwaan kata kita perlu berdoa melalui kata imam. Kita perlu pakai tawassul. Langit 7 lapis terpecah. Ni ayat ni. Wa tansakul ardu, dan hampir-hampir bumi terbelah dua. Wa takhirul jibalu hadda, hampir-hampir pancaran titik wangsa ni ganak jadi debu. Anda'au lirrahmani walada, karena mereka kata Tuhan Rahman ni nakkan perantaraan dalam doa, dalam ibadat, dalam zikir, dalam apa pun. Faham? Wa ma yanbaghi lirrahman, tidak patut bagi Tuhan Rahman ayat takhidha walada, untuk mengambil sebarang anak angkat. Ingkul, pasal apa tak patut? Ingkul man fil samawati wal ard, semua makhluk di langit dan juga di bumi, illa, tidak lain tidak bukan, atir rahman ya abda, semua datang jumpa Tuhan Rahman sebagai hamba abdi dia lah. Hamba abdi dia lah kan? Nabi Muhammad kau, Nabi Isa, Musa, Moses, waktu Syekh ni, mereka tu mereka ni tak kira, semua hamba Allah lah. Laqad ahsahum, sungguh-sungguh kami akan menentukan bilangan mereka. Wa'addahum adda, bilangan mereka dengan paling tepat sekali. Wa kullum, dan masing-masing mereka atihi ya rahmani wa farda, datang pada hari kiamat besok farda, sendiri-sendiri. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman tidak syirik, wa amilus solihat, dan buat amal saleh tidak bid'ah. Saya ja'alu lahumul rahman wudda, Allah Ta'ala akan jadikan untuk mereka itu, Tuhan Rahman akan jadikan untuk mereka itu wudda, kasih saya sesama mereka. Siapa-siapa yang masuk surga itu jadi kasih sayang antara satu lain. Nah, tak ada asal deki, tak ada sebuah buta, tak ada apa. Siapa-siapa masuk surga itu semua sekali tak ada deki. Ni anak dia ni duduk di surga yang bawah sekali. Ibu bapa dia duduk di surga Firdaus. Anak dia tidak cemburu, tidak deki pun. Adik-adik dia ada tingkat beza derajat, pun tak deki, tak ada asal deki. Semua kasih sayang. Innama, sesungguhnya Quran itu, ini targhib ila Quran, targhib kepada belajar Quran. Sesungguhnya Quran itu, yassarnahu, kami telah permudahkannya, bilisanika, dengan bahasa kami. Litubashshira bihil muttaqin, supaya kami memberi berita gembira dengan guna Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa. Wa tunzira bihi, supaya kami beri ancaman kepadanya dengan Quran itu kaumal ludda, kaum yang membantah. Ya, dengan ayat Quran ini bila baca saja, orang yang eka akan keluar daripada hati dia. Keluar. Maksudnya kita tengok dia dengan serbannya, tengok dia dengan tudungnya, tiba-tiba bila kita baca saja ayat Quran pada dia, bertukar jadi setan.
Nampak tu. Bila baca Ibrahim, nak tahu baca Ibrahim. Tapi jangan sekali-kali awak kata dia ni kafir. Jangan. Itu untuk awak tahu saja. Dan senantiasa doa pada mereka supaya mereka tu Tuhan beri hidayah. Wa kam ahlakna qablahum, entah berapa banyak telah kami binasa ke kaum-kaum sebelum musyrikin Malaysia ini. Min qarni, daripada penduduk-penduduk zaman dulu-dulu. Hal tahissuhum at-tahissu minhum, adakah kamu ada dengar mereka berjalan-jalan? Min ahadi, solat pun ada dengar ke lagi jalan? Mati dah kau. Au tasma'un, atau ada kamu dengar lahum bagi mereka tu rikza, suara-suara daripada kubur-kubur dia, ada dengar? Tak ada. Mati dah kau. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna wa sunna innaka antas samiul alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.